UK, dan ada dalam bahasa Inggeris, dan ada yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya kira yang dalam bahasa Melayu mungkin kita lah kena terjemahkan sama-sama. InsyaAllah kita akan meneliti hadis-hadis yang terkait dengan hal kepimpinan dan pengurusan umat Islam, yang berasaskan kepada Kitabullah dan As-Sunnah, insyaAllah. Baik, sebelum kita meneliti hadis yang berikutnya pada malam ini adalah ayat Al-Quran yang ingin saya bacakan, kongsikan sama-sama sebagai mukadimah. Kerana pada malam ni sebenarnya hadis yang berkenaan dengan bagaimana Rasulullah memberitahu jangan pilih kasih di dalam nak memberikan sesuatu jawatan ataupun jabatan ataupun mewalikan pada seorang dalam satu urusan. Maka apa yang ingin saya kongsikan daripada ayat ini, bahawa amanah yang kita diamanahkan, kita kena beri kepada orang yang layak, orang yang boleh melaksanakan amanah. Baik, kita perhatikan surah An-Nisa, ayat yang ke-58. Surah An-Nisa ni ayat surah yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'izukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Boleh Abang Alidin kita bacakan terjemah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan yakni menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sadaqallahul azim. Jazakallah khairan di atas bacaan tadi. Baik, mari kita perhatikan makna perkata bagi setiap kalimat dalam ayat ini. Saya ambil pendekatan ini kerana apa? Ada kuliah asas bahasa Al-Quran yang juga saya selalu kongsikan kepada jemaah ataupun kepada siapa saja yang mengikuti program saya. Kita ambil kaedah belajar bahasa Al-Quran. Maka mari kita perhatikan caranya. Baik, kita terjemahkan perkata. Satu kalimah demi satu kalimah. Inna Allaha, inna sesungguhnya, Allah Allah. Sesungguhnya Allah. Baik, inna ni dia dipanggil haraf yang akan membaris ataskan isim selepasnya. Jadi inna Allaha, jadi kalimah Allah dia baris atas kerana apa? Ada inna sebelumnya. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, dia menyuruh, dia memerintahkan, dia menyuruh, dia memerintahkan, ya'muru, dia mengarahkan. Kalau bahasa Inggeris kita, he command, he orders. Ini fi'il mudhari', dia menyuruh, dia sentiasa menyuruh. Kum kamu, an bahawa, tu'addu kamu menunaikan. Kan kita selalu guna adaan, rukun yang sama. Tu'addu kamu menunaikan. Al-amanati, amanah-amanah itu. Perkataan amanah ni daripada bahasa Arab dimelayukan. Kalau kita nak kaji, dia rukunnya daripada amanah. Kepercayaan yang diberi. Jadi kepercayaan yang diberi kepada seseorang, kepada sekumpulan orang ke, pada organisasi,
kepada para penguasa, kepada orang yang mengatur urusan. Jadi Allah suruh kamu menunaikan amanah-amanah, kepercayaan, tanggungjawab yang diberi itu ila kepada ahli. Kita Arab pun di Melayu kan, ahli juga. Ahli maknanya apa? Orang yang mahir mengenai perkara itu. Orang yang tahu. Kalau kita dalam bahasa Inggeris kata subject matter expert. Ahli hanya. Jadi orang yang mengetahui macam mana selok-belok nak menunaikan kepercayaan yang diberi itu. Jadi tunaikan amanah-amanah ni, serahkan amanah-amanah ni, laksanakan amanah-amanah ni kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Ini kita bila tengok apa yang Allah beritahu ni, maka ini adalah terkait dengan management, pengurusan. Macam mana nak mengatur urusan kaum muslimin. Apatah lagi kalau orang yang dia mempunyai kuasa, bidang kuasa untuk mengaturkan urusan. Maka sebagai pemimpin, sebagai ketua, sebagai komander, bahkan kita kata managers, siapa saja yang nak melaksanakan amanah tanggungjawab, mestilah serahkan amanah tanggungjawab itu kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Wa idza hakamtum, wa dan idza apabila hakamtum, telah berhukum oleh kamu. Kita pun dari Arab dimelayukan berhukum oleh kamu. Mana membuat keputusan oleh kamu. Bila nak buat satu keputusan, bila nak buat satu ketetapan, buat pilihan-pilihan tertentu, wa idza hakamtum bainan nas, baina antara an-nasi manusia itu, bahawa tahkumu, kamu berhukum, kamu buat keputusan, bil adli, bi dengan adil itu, maka buat keputusan dengan adil, maknanya beri hak kepada yang berhak. Kalau kita buat keputusan, tentukan buat keputusan yang terbaik selepas kita berbincang, bermusyawarah, dapatkan pandangan-pandangan, input-input daripada pelbagai pihak yang mahir, yang reti perkara itu, dan buat keputusan dengan adil, maknanya memberikan hak kepada yang berhak. Inna Allah, sesungguhnya Allah, ni'ma, sebaik-baiklah apa yang ya'izu, dia nasihatkan, dia peringatkan kamu, kamu bihi dengannya. Jadi Allah beritahu kita, Allah nasihatkan kita, Allah pesan kepada kita dengan pesanan yang terbaik. Kerana Allah dia maha mengetahui, maka Allah beri ingatan, beri nasihat, beri panduan supaya apa? Kita buat perkara yang betul. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah ia, sami'an, yang maha mendengar, basiran, yang maha melihat. Maka apa yang kita buat, apa yang kita putuskan, apa yang kita rancang, apa yang kita laksanakan, Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Allah suruh kita ni dengan suruhan-suruhan dan perintah-perintah yang bila dilaksanakan untuk kebaikan kita. Bagi orang yang ikut perintah dan nasihat, pandangan ataupun ingatan Allah Ta'ala ni, maka kebaikan tu kembali kepada kita. Kalau orang yang mengingkari, ada ayat lain, faman kafara fa'alaihi kufur. Orang yang kufur, maka atasnya lah akibat kekufurannya. Jadi begitulah, dalam ayat lain Allah beritahu, laisa lil insan illa ma sa'a, tiada bagi manusia itu melainkan apa yang diusahakan. Jadi kalau kita buat sesuatu perkara ni menepati dengan perintah Allah, syariat Allah, hukum Allah, peraturan Allah, maka kebaikan itu kembali kepada kita. Kalau siapa saja mengingkari, maka rugilah. Maka jangan kita sekali-kali pilih jalan yang merugikan. Baik, jemaah sekalian, itulah sedikit mukadimah membincangkan mengenai amanah tanggungjawab yang bila kita diamanahkan, bila kita memikulnya,
maka kita kena tunaikannya dengan sebaik mungkin, ya, dan minta Allah Ta'ala bantu untuk kita melaksanakan perkara-perkara macam ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, Engkau ya Allah, na'budu, kami beribadah, kami mengabdi diri, kami memperhambakan diri, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau juga ya Allah kami minta pertolongan. Maka bagi kita nak melaksanakan perintah ni merupakan ibadah, dan kita minta Allah Ta'ala bantu kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Itu antara doa yang perlu kita selalu amalkan. Itu minta Allah Ta'ala, ya Allah bantulah kami. Untuk apa? Ingat kepada Engkau ya Allah, bersyukur kepada Engkau ya Allah, mentaati Engkau ya Allah, dan perelokkanlah ibadah pengabdian diri kita ya Allah, ya, kepada-Mu. Maka kalau kita sungguh-sungguh, janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh pada jalan kami akan tunjuk mereka akan jalan-jalan kami. InsyaAllah apa yang Allah janji ni benar. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Jemaah sekalian, pada malam ini kita akan meneliti hadis yang ke ke 16 dan 17. Baik, kita buka hadis yang bahasa Melayunya. Baik, tema hadis ni adalah mengenai larangan nepotisme. Perkataan nepotisme ni pun bahasa orang sekarang lah, ya. Jadi larangan pilih kasih lah kalau bahasa kita, beri pada kroni ataupun orang-orang yang dia suka saja. Masalahnya orang tu mampu ke tak mampu, dia tak berikan perhatian. Janji bagi pada geng dia, walaupun orang tu tak layak dibagi juga. Itu dilarang. Mari kita tengok hadis ni, hadis yang ke-16. Dia ada dua hadis dalam isu atau tema yang sama. Baik, hadis yang ke-16 dalam kitab ni, man waliya min amril muslimina syai'a fa'amara alaihim ahadan muhabatan fa'alaihi la'natullah la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan hatta yudkhilahu jahannam wa man a'ta ahadan himallahi faqad intahaka fi himallahi syai'a bighairi haqqihi fa'alaihi la'natullah aw qala tabarra'at minhu zimmatullahi azza wa jalla. Baik. Kita tengok terjemahan umum dia dulu. Ini terjemahan ini pun dia dalam bahasa Indonesia, lepas tu bersama muka surat berikut. Baik, saya bacakan terjemahan ni. Barang siapa yang mengurusi salah satu urusan kaum muslimin, itu sebagai penguasa yang menguruskan urusan kaum muslimin, dan mengangkat seseorang untuk mereka atas dasar kecintaan. Jadi mengangkat seseorang untuk menguruskan urusan tu atas dasar cinta, suka orang tu tadi, maka baginya laknat dari Allah. Dia buat tu kenapa? Ini orang kesayangan dia, orang kesukaan dia, mampu tak mampu dia tolak tepi. Ini dia panggil nepotism ataupun kroni ataupun pilih kasih. Maka perkara tu dilarang. Kenapa? Dia dapat laknat kalau dia buat begitu. Maka baginya laknat dari Allah. Allah tidak akan menerima amal perbuatan wajibnya dan tidak akan menerima amal perbuatan nafilahnya.
hingga ia dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi nanti kita tengok terjemahan perkata dan juga kalau nak tengok terjemahan bahasa Inggeris, maksud perkataan apa uh, sarfan dan juga adlan. Di sini diterjemahkan sebagai apa? Amalan-amalan perbuatan wajib kalau dibawa nak dia jadikan sebagai tebusan, ataupun amal-amal perbuatan sunat nafilahnya kalau dibawakan untuk buat tebusan, maka tak dapat menyelamatkan dia dari api neraka jahanam. Dan barang siapa, baik seterusnya, dan barang siapa, dia bersambung ke surat berikut, barang siapa yang memberikan kepada seseorang batasan Allah, jadi dia berikan sesuatu yang dekat sempadan batasan yang dilarang, lalu ia merosakkan pagar batasan Allah tanpa hak. Jadi itu himal tadi ya. Maka atasnya laknat Allah. Jadi berikan sesuatu orang kepada perkara-perkara yang dekat, yang apa dipanggil batasan, ataupun dipanggil perkara-perkara yang hampir kepada larangan Allah. Ya. Maka bila perkara-perkara yang tasyabuh, maka kalau dibuat, dia boleh mengundang orang tu melanggar batas sempadan yang ditetapkan. Maka bila melanggar batas sempadan yang ditetapkan, maka atasnya juga laknat Allah. Atau dikatakan oleh perawi hadis, atasnya terlepas jaminan perlindungan Allah Ta'ala. Ini hadis daripada Imam Ahmad, Musnad Ahmad, hadis yang ke-21. Baik, terkait dengan isu yang sama, ada hadis yang ke-17. Jadi hadis yang ke-17 ni di bawah tema yang sama, iaitu larangan nepotisme. Hadis ini ringkas saja. Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimina fayamutu wa huwa ghashun lahum illa harramallahu alaihi al-jannah. Maksud dia, terjemahan umum ni, tidaklah seorang wali yang diserahi urusan kaum muslimin, kemudian dia mati sedangkan dia bersikap curang kepada mereka. Menipu lah tu, curang, tak melaksanakan amanah, tanggungjawab, melainkan Allah mengharamkan baginya syurga. Auzubillah, tak mau kita jadi macam tu. Ini hadis riwayat Bukhari. Kalau nak semak, hadis bilangan 6618. Itu sumber. Jadi hadis ini diambilkan petikan saripati hadis. Jadi hadis itu daripada kitab Sahih Bukhari. Baik, kita semak semula hadis tadi untuk kita perhatikan lebih mendalam apa yang kata Nabi SAW ini. Jadi saya ambil pendekatan ni cover kita dapat sama-sama pelajari bahasa Arab hadis pula. Kalau kuliah yang satu lagi bahasa Arab Al-Quran. Sebenarnya bahasa Nabi SAW adalah bahasa Arab. Al-Quran juga dalam bahasa Arab. Maka kita usahakan untuk kita fahami sepatah demi sepatah. Kalau ada yang kita tak pasti makna dia, kita boleh semak dalam kamus-kamus. Kadang-kadang ada huraian-huraian yang akan menjelaskan. Baik, man tu sesiapa. Sesiapa walia telah mewalikan. Mana dia serahkan suatu urusan. Itu kata mewalikan tu maknanya memberikan pada seseorang untuk menjaga urusan perkara itu. Min daripada amril muslimin,
urusan orang Islam, syai'an, sesuatu. Jadi dia menyerahkan kepada seseorang untuk mengatur urusan kaum muslimin. Ya. Tak kira syai'an yang sesuatu, mana sesuatu urusan kaum muslimin tu dibagi kepada orang tu. Fa'amara, maka telah dia menyuruh ataupun amara ni mana menyerahkan urusan tu, ya, alaihim, dia memerintahkan atas mereka itu ahadan akan seseorang, muhabatan, orang yang disukai ataupun orang yang dicintai. Jadi ringkasnya menyerahkan suatu urusan kaum muslimin, perkara itu diserahkan kepada seseorang yang dia kasih, dia suka, dia cinta. Ini kita kata pilih kasih. Orang tu dia tak berikan apa dia panggil, tak check mampu ke tak mampu, ahli ke tak ahli. Bagi dia, ini dia punya geng dia, ini kroni dia, ini orang kesukaan dia. Asas pemilihan orang tu bukan kerana dia ahli, tapi kerana dia orang yang dia sukai, rapat dengan dia, kroni dia. Fa'alaihi la'natullah, maka atasnya laknat Allah. Nah, ni yang Nabi bagi tahu, ya, jangan buat macam tu. La yaqbalu Allah minhu sarfan, ya. La tu tiada, yaqbalu ia menerima, Allahu oleh Allah, minhu daripadanya, sarfan. Baik, sarfan ni perkataan yang bila saya semak dalam kamus ni, dia maksudnya adalah dia panggil, kalau bahasa Inggeris dia panggil everything, maknanya sesuatu yang boleh melepaskan dia daripada laknat ataupun celaan dan azab Allah. Jadi tak diterima daripadanya apa saja yang dia buat untuk nak melepaskan dia daripada laknat Allah, kutukan Allah dan azab Allah. Wala adlan, wa dan la tiada, adlan. Adlan pun begitulah. Okay. Adlan juga kalau kita nak sebut macam tebusan. Nak dibawa amal-amal. Itu sebab dalam terjemahan umum bahasa Indonesia tadi, dia kata baik amal wajib ataupun amal sunat nak dibawa untuk menghindarkan dia daripada laknat, celaan dan azab Allah, takkan diterima. Hatta sehinggalah yudkhilahu, dia memasukkannya orang tu jahannama, neraka jahannam. Jadi kerjaan ataupun perbuatan ya menyerahkan urusan kepada orang yang dia suka, yang dia kasih, yang dia kata, yang disebut sebagai kroni, dia sebenarnya berkhianat ataupun dia sebenarnya mengundang laknat Allah. Jadi mengkhianati amanah ni bahaya, masalah ni. Kemudian Nabi kata waman a'ta ahadan himallahi, dan orang yang dia memberi kepada seorang tu himallah. Himallah ni adalah istilah batas sempadan, ya, yang Allah telah tetapkan. Jadi kalau bahasa lain dia panggil perkara-perkara yang dalam larangan Allah Ta'ala. Afaqad intahaka fi himallah syai'a, maka sesungguhnya telah dia melanggar dalam sempadan Allah, syai'an akan sesuatu, bighairi haqqihi, dengan tanpa haknya. Jadi dalam perkara mengatur urusan ni, jangan sekali-kali melampaui batas. Kalau orang melampaui batas sesuatu di dalam perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan dia
Dia panggil, kalau hima ni macam kalau kita kata dalam bahasa Melayu kita kawasan larangan. Jadi kalau masuk kawasan larangan, sebenarnya dia akan mengundang kepada buat perkara yang salah ataupun dia buat sesuatu tanpa haknya. Maka bila buat perkara yang dilarang oleh Allah, melanggar batas sempadan Allah kerana di situ kawasan larangan yang ditetapkan, fa'alaihi la'natullah, maka atasnya juga laknat Allah. Itu sebab dalam Islam, kalau perkara yang kita tak pasti, tasyabuh, jauhi dulu, tinggalkan dulu. Kenapa? Kalau masuk kawasan yang tak pasti, mudah sangat akan buat perkara-perkara yang dilarang ataupun cross batas sempadan yang ditetapkan, ya. Atau qala, telah berkata ia, ini yang dikatakan terima tadi, berkata juga perawi hadis ini tadi, tabarra'at, ya, mana telah berlepas ia, minhu, daripadanya, zimmatullah, lindungan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Maknanya kalau buat begitu, sebenarnya orang itu dia akan terlepas daripada jaminan keselamatan. Maknanya dia akan mengundang laknat Allah. Kenapa? Kerana dia terlepas daripada perlindungan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang Nabi pesan, ya. Jangan berikan benda perkara-perkara urusan yang di dalam perkara dalam kawasan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bahasa dalam kawasan larangan, maka dia sebenarnya menceburkan diri dalam melaksanakan perkara-perkara yang dilarang. Itu hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, ya, kita ulang balik. Kata Nabi SAW, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin, ya. Apa sajalah, ya. Ma ni manafiah, ya. Ma ni tidaklah, min walin, daripada walin itu orang yang wali, ya. Wali ini maknanya orang yang menjaga amanah. Itu kita pun selalu sebut wali. Wali mana penjaga. Tiadalah daripada penjaga, yali ra'iyatin, dia menjaga, ra'iyah makna hal penjagaan, perkara yang diamanahkan kepada dia, ya. Kan kita selalu ada baca kullukum ra'in, ya. Setiap orang kamu ni adalah orang yang menjaga urusan, menjaga amanah. Jadi tidaklah daripada seorang wali dia menjaga satu penjagaan yang diamanahkan kepada dia, minal muslimin, daripada kaum muslimin. Jadi hal yang dia diamanahkan daripada urusan kaum muslimin itu, dia sebagai wali dan dia menjaga suatu urusan amanah yang diberi kepada dia. Fayamutu, maka dia mati, wahwa, padahal dia ghashun, itu orang yang menipu, ataupun orang yang curang. Curang ni maknanya apa? Orang yang dia tidak melaksanakan amanah yang diberi itu. Ghashun lahum, dia curang bagi kaum muslimin tadi. Bila curang tu maknanya dia menipu, dia tak melaksanakan amanah tanggungjawab yang diberi dengan betul. Sedangkan dia diberi amanah, dia dipertanggungjawabkan, maka dia khianat kepada amanah tu. Illa haramallahu alaihi al-jannah, ya. Melainkan Allah mengharamkan, ya, ke atasnya syurga. Ini apa yang Nabi bagi tahu, ya. Itu sebab amanah tanggungjawab ni adalah perkara yang berat. Jangan minta-minta. Itu sebab ada hadis dulu yang kita dah kaji, kan. Ada sahabat tu dia minta satu urusan, orang kata engkau lemah, jangan minta-minta.
Kenapa? Once diberi, kau tak laksanakan amanah tu, maka kau mengundang laknat Allah, celaan Allah. Bahkan Allah haramkan syurga. Kenapa? Kerana mengkhianati amanah tadi. Baik, kita baca sedikit huraian penjelasan. Larangan yang tegas terhadap sikap nepotism atau pilih kasih dalam pengangkatan pejabat pemerintah. Jadi pengangkatan pejabat pemerintah ditunjukkan hadis tersebut dengan ungkapan bahawa perbuatan seperti itu berujung pada laknat Allah dan menyebabkan seorang masuk neraka. Jadi kalau buat kerja nepotism ni, iaitu melantik seseorang kerana ataupun atas dasar pilih kasih, kerana kroni. Ini yang dipanggil bahasa nepotism tadi, ya. Apatah lagi orang tu tidak ahli, maknanya dia tidak layak mengatur urusan tu, maka sudah pastilah dia gagal melaksanakannya dan itu mengundang murka Allah, laknat Allah. Nanti kalau begitu, na'udzubillah, tempatnya ke neraka. B, tadi A. B, memberikan jabatan kepada seseorang yang kurang kompeten. Mana tak ahli lah tu. Hanya kerana alasan suka, aku suka orang tu, dia kata, atau ada hubungan keluarga, merupakan salah satu bentuk pengkhianatan kepada umat. Kerana hal itu berarti umat diurus bukan oleh orang yang terbaik di antara mereka. Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan satu pengkhianatan kepada agama ini kerana melanggar larangan Allah SWT, melanggar larangan Rasulnya juga. Inilah straightforward. Berikan jabatan, berikan kedudukan. Jadi bahasa jabatan ni makna appointment. Tak kira lah, jawatan besar ke, jawatan kecil, top level ke, mid level ke. That's why dalam Islam mementingkan supaya diberi orang yang ahli dalam bidang ini. Baik, bila baca point B ni, saya teringat ada hadis Nabi SAW yang saya ada catatan di sini. Hadis ini dalam Ahkam Sultaniyah. Man qallada rajulan amalan ala isabatin wa huwa yajidu fi tilka al-isabah man huwa ardalillah minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana al-mu'minin. Okey, hadis ni kata Nabi apa? Man qallada rajulan, orang yang telah dia melantik seseorang dalam satu amalan, urusan, ala isabah, atas satu kelompok orang, jadi dia lantik seseorang dalam satu amal daripada grup tu, wa huwa yajidu, padahal dia dapati fi tilkal isabah, padahal dia dapati dalam kelompok tu, man huwa ardalillah, orang dia yang lebih diredai bagi Allah minhu, daripada orang tadi. Jadi maksudnya apa? Dalam sekumpulan orang ramai-ramai, dia sudah pilih, dia lantik seseorang yang sebenarnya bukan yang terbaik, bukan ahli. Ada orang lain yang lebih baik daripada orang tu, tapi dia kerana inilah nepotism ke, ataupun kerana mahabah, ataupun kerana kroni, ataupun pilih kasih, maka bila dia buat begitu, faqad khana Allah, maka sebenarnya dia telah khianat kepada Allah, wa khana rasulahu, dia khianat kepada rasulnya, wa khana al-mu'minina, dan telah dia khianat kepada orang-orang yang beriman. Itulah
terkait dengan apa point B ni tadi, memang jangan kita ya lantik orang yang tidak layak untuk mengisi sesuatu tugasan. Ya. Baik, kita tengok lagi catatan ya, huraian sikit ni sebelum kita tugasan umum lagi. Ya. Ada riwayat lain dari Umar radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa penguasa yang membuat demikian sama saja dengan mengkhianati Allah, Rasulullah dan seluruh kaum mukmin. Inilah hadis yang saya bacakan tadi. Ya. Ya. Ada hadis yang saya tadi tak sebutkan di riwayat daripada Umar. Baik, hadis tu saya tengok dalam kitab Ahkamus Sultan ya, Imam Mawardi. Maka hadis tu riwayat Sayyidina Umar ya, bahawa buat perkara yang begitu, maknanya melantik seseorang yang bukan ahli atau melantik seseorang sedangkan ada orang yang lebih layak, orang yang lebih ahli, tapi kerana whatever reason lah, macam kita bincang tadi, nepotism ke, ataupun dalam bahasa lain pilih kasih ke, ataupun kerana ke orang tu blue eye dia ke, suka sangat dia pada orang tu, maka diberi sedangkan orang tu bukan ahli. Maka mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulnya dan mengkhianati seluruh kaum mukmin. Baik, dalam riwayat yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dinyatakan bahawa penguasa yang mati sedangkan dia berbuat curang, hadis tadi ya, ataupun berkhianat kepada umatnya, maka dia tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk syurga. Penguasa yang curang. Jadi kita kata bila bahasa kita curang ni, ya, maknanya dia buat sesuatu yang mengkhianati ataupun dia buat sesuatu yang nanti kewajipan tanggungjawab itu tidak terlaksana dengan betul. Maka dalam hadis lain ada Nabi kata, idza wusida al-amr fi ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Bila disandarkan urusan, diberikan urusan tu pada fi ghairi ahlihi, kepada bukan ahlinya, fantazir sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Maka di akhir zaman ini perkara yang sebegini berleluasa ya, urusan kaum muslimin tak diberi pada ahlinya. Baik, kita baca dulu ulasan atau huraian di sini. Oleh kerana itu telah nyata bahawa berbuat curang adalah satu dosa besar. Ya, curang itu satu dosa yang besar, khususnya bagi mereka yang mendapatkan amanah untuk mengelola urusan umat. Orang tu dia kadang dia minta jawatan, minta pangkat, minta kedudukan. Pasal apa? Ya, banyak orang melihat bila ada jawatan, pangkat, kedudukan, masa itulah dia nak mengumpulkan dunia kebendaan dia lah. Nak mengumpulkan harta, nak mengumpulkan wang ringgit, nak mengumpulkan pengaruh, nak mengumpulkan pengikut. Untuk apa? Untuk kebendaan, keduniaan. Jadi dia curang, dia tak laksanakan amanah tanggungjawab. Bila dah berada dalam jabatan, di dalam kedudukan ya, yang dia kejar-kejar tu, dan dia mengangkat pula dalam urusan pemerintahan, dia mengangkat seseorang dalam urusan pemerintahan semata-mata atas dasar rasa suka atau kedekatan keluarga. Itu asas yang dibuat tu tak betul. Kalaulah dia beri pada orang yang ahli dan dia kenal orang tu, baguslah kenal orang tu kerana dia tahu orang tu ahli, dan beri pada orang tu kerana orang tu mahir, pakar dalam bidang tu. Memang itu pun yang disuruh ya. Kita kalau bahasa askar, best man for the job, maknanya the best person to do that job ya. Tapi kalau di sebaliknya, maka ia merupakan salah satu bentuk kecurangan ataupun pengkhianatan tersebut. Maka bila kerja mengkhianati ini tidak mengundang rahmat ya. Bahkan dia mengundang apa? Mengundang bala bencana.
mengundang azab, mengundang macam-macam masalah lagi. Jemaah yang sekalian, kalau kita halusi sedikit urusan-urusan kaum muslimin ni apa? Maka kita bila mengkaji dalam dunia pengurusan umat Islam, perkara-perkara pokok saya suka ulang-ulangkan adalah nombor satu, melantik para penguasa. Mana orang yang ada kuasa. Orang ada kuasa ni kita kena faham dari sudut Islam, daripada ketua negara, pembantu-pembantu dia, muawin, ataupun wazir, pembantu pemerintahan, pembantu pentadbiran. Begitu juga dalam Islam ni kita ada dia panggil jentera pemerintahan, yang mana ada gubernur-gubernur di wilayah-wilayah yang tertentu. Maka kena diberi jawatan tu kepada orang-orang yang layak. Kenapa? Kerana dia adalah penguasa, orang yang berkuasa. Dan kemudian kita tahu di dalam sistem pemerintahan Islam, kalau siasah politik pemerintahan mengatur urusan umat tu, baik perkara-perkara dalam negara ataupun urusan luar negara, maka syariat itulah yang kena diterapkan. Kalau tak diterapkan syariat Allah, peraturan Allah, maka itu mengkhianatilah namanya. Begitu juga dalam dunia ekonomi. Umat Islam kena faham bahawa Islam itu mengajar the macro economy and micro economy. Dalam dunia kaum muslimin hari ini, kita tahu hari ini bukan di Malaysia aja lah, bahkan kita kata majoriti dunia kaum muslimin sistem ekonomi kapitalis, riba base, itu pula yang diterapkan, termasuklah monetary system dia, banking system dia, dan bagaimana tadawul amwal, pusingan harta dalam dunia Islam itu tidak dibuat mengikut cara yang disyariatkan. Maka mana dia harta milik orang ramai, milkiah amah, mana dia harta milik negara. Kalau milkiah amah tu negara kena atur uruskan dia dan kembalikan hak kepada orang yang berhak. Termasuklah kita kata kekayaan-kekayaan yang Allah telah berikan di dalam perut bumi. Tak kira minyak ke, emas ke, tembaga ke apa. Itu semua hasilnya kena dikeluarkan dan diagihkan kepada kaum muslimin. Kerana itu milik orang ramai. Bukan ekonomi saja, dunia pendidikan. Apakah pendidikan Islam itu dilaksanakan? Tidak juga. Begitu juga kalau kita kaji dari sudut pergaulan sosial. Apakah cara pergaulan sosial hari ini menepati ataupun mengikut syariat Allah? Nampaknya tidak juga. Hari ini banyak masalah sosial. Maka kita bila nak meneliti itu, kita kena ukurkan dengan tolok ukur yang benar, iaitu tolok ukurnya adalah peraturan Allah, syariat Allah. Apa sahaja menepati peraturan Allah, betul lah dia. Apa sahaja yang menyimpang, salah lah dia. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan perundangan, mahkamah keadilan. Hari ini undang-undang common law, undang-undang Islam mana majoriti umat Islam tak kenal apa itu undang-undang Islam, apa itu peraturan-peraturan syariat Islam. Mahkamahnya bila ada berlaku persengketaan, mahkamah hari ini bukan mahkamah Islam, civil court, mahkamah awam. Mahkamah syariah pun tak menepati syariat Islam yang sebenarnya. Campur aduk. Sedangkan Allah kata wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dia campur aduk dengan dahsyat. Kemudian Allah kata jangan taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Hari ini ramai orang-orang yang berilmu, alim, kalau ramai daripada ulama yang tahu kebenaran tapi sembunyikan kebenaran daripada disampaikan kepada umat. Sebab kita sebenarnya
Ya, bila ada ilmu walaupun sedikit, Nabi kata apa, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sebab kebenaran itu, ada hadis lain Nabi kata al-haq dalatul mu'min, kebenaran tu barang cici orang beriman. Aina wajadaha iltaqataha, di mana saja dia temuinya dia akan menghimpunkannya, ambil, kutip. Kerana kebenaran tu milik kita. Maka di mana saja sumber ataupun di mana saja kita dapatinya kebenaran yang benar tu, ambil. Ya. Maka dalam dunia kaum muslimin yang hari ini, dia kenegaraannya pun dah bukan kenegaraan Islam. Tapi kalau orang kata boleh tak negara ikut komunis punya cara, ramai orang kata tak boleh, awal-awal dah menolak. Boleh ke ikut sosialis? Tak boleh. Tapi hari ini kenegaraan mengikut barat dan berlawanan pula dengan apa yang Allah syariatkan, dia tak risau. Kenapa? Kerana dah lama dipengaruhi pemikirannya oleh penjajah-penjajah dahulu. Yalah, kalau di Malaysia ni ada British datang, sebelum tu Belanda datang, sebelum tu Portugis datang, dan di wilayah kaum muslimin ni ada yang, ya kita kata banyak lah, ya, daripada Perancis pun ada, ya, daripada Spanyol pun ada, ya, daripada Itali pun ada. Kita kata pecahan wilayah kaum muslimin ini diserbu oleh umam-umam yang banyak daripada pelbagai sudut. Maka pemikiran yang bertentangan dengan syariat Islam ini yang nak kita betulkan, ya. Dan para penguasa, dia ada kuasa. Dia kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang di kalangan kamu yang melihat kemungkaran nak dia ubah dengan tangannya. Bila ada kuasa, bidang kuasa dia. Bila tak ada bidang kuasa macam kita ni, bukan para penguasa yang tidak ada bidang kuasa, maka ada bidang yang dalam bidang kuasa kita. Kalau sebagai suami, ketua keluarga, sebagai bapa, ada bidang kuasa. Kalau ketua jabatan, ada bidang kuasa tapi mungkin terhad. Dia tidak boleh mengatasi bidang kuasa para penguasa, menjabat jabatan pemerintah. Kita kena kenal siapa yang berada dalam kedudukan memerintah ni. Maka kalau dia lihat kemungkaran, dia kena ubah. Kalau dia tak ubah, maka berdosa dia. Ya. Kita yang tak ada bidang kuasa, fa'il lam yastati' fa bilisani. Kalau dia tak upaya, maka dengan lisan lah. Tak upaya nak mengubah dengan tangan, maka dengan lisan, maknanya menasihatkan, mengingatkan. Ini tanggungjawab kita. Ya. Baik jemaah sekalian, saya nak terus ke penutup. Dah hampir lagi ada 6 minit. Ya. Baik, kita hadis tadi kita dah baca dia punya penjelasan dan uraian. Baik, sebagai penutup, ya, ayat Al-Quran surah Al-Anfal. Kalau kita dah tahu ayat ni, alhamdulillah, sebagai ulang kaji. Bagi kita yang mungkin tak perasan atau tak ingat lagi, maka ini sesi mengingatkan kita lagi, ya. Jangan khianat kepada amanah. Ini secara khusus Allah sebut surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Abang Lidin, baca terjemahan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yakni Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Sadaqallahul azim. Baik, begitu terang jelas, ya, ingatan Allah Ta'ala kepada kita semua. Bila kita pilih jalan iman, lagi pula seruan panggilan khusus kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya wahai, ayyuha wahai. Dua kali seru tu. Alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka. Kita telah pilih jalan iman, pilih jalan Islam. Begitu juga kita tahu kaum muslimin kita, kalau tanya nak syurga ke neraka, semua nak syurga Allah. Daripada para penguasa, daripada orang biasa, ya, maka semua kita nakkan syurga Allah, nakkan redha Allah.
Maka Allah ingatkan kepada kita semua, la, jangan takhunu, kamu khianat Allah akan Allah. Jangan mengkhianati Allah. War rasulah, wa dan ar-rasulah, rasul itu. Mana jangan juga kamu mengkhianati rasul itu. Maka ada perintah Allah, ada perintah rasul, ada kewajipan-kewajipan yang kita tahu sumbernya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kewajipan kita melaksanakan kewajipan. Wajib buat, mesti buat. Wajib tinggal, mesti tinggal. Itu larangan. Kemudian Allah ingatkan, jangan juga watakhunu amanatikum. Jangan juga kamu mengkhianati amanah-amanah kamu. Kepercayaan-kepercayaan yang diberi kepada kita supaya kita melaksanakan amanah, tanggungjawab. Sebab kita kata tanggung dan jawab. Kita tanggung, makna kita memikul beban tu. Berat sebenarnya. Dan kita kena jawab. Kerana ya, di dunia ni pun pihak atasan kita akan tanya kita. Orang yang di bawah tanggungjawab kita pun akan tanya kita. Kalau bahasa pengurusan ini, the stakeholder, client, user, masing-masing semua akan tanya. Kenapa? Hendakkan hak yang berhak, maka hak dia kena diberi, kena ditunaikan. Maka akhirat besok pun akan ditanya lagi. Kita akan disoal, ditanya. Jadi bila manusia besok dibawa kitab amal dia, maka orang-orang jahat akan terkejut, akan rasa kecut, ya, dan mulalah mereka menyesali. Maka kitab yang didatangkan, kitab amal itu, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ditinggalkan yang kecil dan tidak juga ditinggalkan yang besar, melainkan semuanya hadir, ada. Sekecil-kecil perkara pun tu yang Allah kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal walaupun setimbangan zarrah kebaikan, yarahu, dia akan lihatnya. Barang siapa yang beramal walau setimbangan zarrah kejahatan pun, yarahu, dia akan lihatnya juga, ya. Maka jangan kita mengkhianati amanah-amanah itu, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Padahal kamu tahu amanah tu kena ditunaikan, amanah tu kena dilaksanakan, tanggungjawab tu kena ditanggung dan kena jawab, ya. Maka di dunia inilah waktu kita ada lagi kesempatan untuk, ya, menunaikan, menyempurnakan amanah tanggungjawab tadi. Kalau kita buat salah dan silap, kita kena bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan kita lipat gandakan amal-amal kebaikan. Kalau bahasa lain, nak cover up balik. Ya Allah, selama ni kalau aku dah buat salah, aku tak nak terus berada dalam kesalahan. Maka kita kena tahu apa yang benar. Kita kena tahu apa kewajipan yang perlu kita buat. Dan kita umat Islam adalah umat yang dipertanggungjawabkan dengan agama Allah, kitab Allah, dan untuk ditegakkan dalam kehidupan, ya. Allah beritahu, aqimuddin wala tatafarraqu fi. Dirikan oleh kamu akan ad-din itu dan jangan bercerai-berai padanya. Terima kasih dengan penutup tu tadi, sampai di sini saja, ya, perkongsian dengan saya dalam sesi ini. Itu hadis yang kita baca dan kaji tadi yang berkaitan dengan bahasa moden kita, nepotism, maknanya dilarang pilih kasih dalam kita melantik ataupun memberi satu amanah tanggungjawab kepada orang-orang yang dia nak kita pertanggungjawabkannya. Mari kita akhiri dengan doa, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sallam ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
Allahumma afina min kulli bala wal waba wa min syarri kulli dabatin anta akhirun bi nasiyatiha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, itulah dia perkongsian daripada saya. Yang hadir pada malam ini, kalau ada apa-apa persoalan, ada apa-apa